رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ke ni? Cik jawab je macam puasa je tu. Apa khabar semua? Semangat rasa kan? Hari Jumaat pula, mudah-mudahan kita sebut apa? Hujan pula. Apa lagi kita nak ni? Ni paling seronok ni. Jumaat biasa orang hujan tu orang tak seronok sebab apa? Jam. Tapi kalau kita orang Islam ni patutnya seronok sebab apa? Hujan rahmat. Dah lah hari Jumaat duduklah majlis ilmu, hujan pula. Jadi boleh guna sebanyak-banyaknya untuk kita berdoa ruang-ruang ini, kerana kata Nabi SAW, bila ada majlis ilmu akan turun ribuan malaikat akan mengaminkan apa sahaja doa orang yang hadir. Jadi doa sambil-sambil ni. Jadi kalau tengok kawan kita tunduk kat sebelah tu, bukan tidur tu, doa namanya. Okey, baik, alhamdulillah. Pertamanya saya rasa sangat berbesar hati boleh bersama dengan warga kerja di Blok B sini. Ni Blok F kan? Sana Blok B kan? Dulu sebelum salin saya pernah ke Blok B. Ini alhamdulillah sampai ke sini. Ni Mami Mek Absah lah ni. Datang juga Ustazah. Patutnya hari ni saya ada mesyuarat, tapi demi dia ni kita tangguh dulu lah ni. Kita datang sini kejap, lepas ni balik Putrajaya. Baik, alhamdulillah. Apa pun saya rasa sangat seronok bersama dengan warga JKR ni. Mudah-mudahan duduk kita di sini tengah hari ni, walaupun mungkin secara angkanya kita nampak macam tak ramai kan, tetapi sifir Allah Ta'ala tu sangat berbeza. Kalaulah manusia pun kita kata, kalau kita pergi program-program kan, yang menjadi VVIP majlis itu berapa orang? Ramai ke sikit? Sikit. VIP kan? Tak ada kita pergi program VIP penuh sampai ke hujung dewan. Tak ada kan? Biasanya VVIP memang sikit. Jadi saya selalu sebut di mana-mana pun, bila ada majlis ilmu, walaupun kita rasa macam sedih, tak ramai, jangan sedih. Sebab apa? Ini VVIP Allah Ta'ala. Tak sama kan? Apa kita kata, apa beza VVIP Allah Ta'ala dengan VVIP manusia? Manusia dapat takat dunia je, tapi Allah Ta'ala lebih lagi kita sebut. Jadi mudah-mudahan yang duduk depan saya ni, inilah barisan VVIP Allah Ta'ala, insya-Allah, yang esok-esok daripada matinya diberikan husnul khatimah sampailah masuk syurga Allah dengan cara yang paling baik. Ada beza tak layanan VVIP dengan tak VVIP? Mestilah ada. Macam kita nak naik kapal terbang kan? Kalau kita nak pergi ke Makkah contohlah, kita nak pergi ke Makkah, mesti ada dua pilihan seat. Satu seat ekonomi, satu seat business class. Apa beza seat business class dengan ekonomi? Keselesaan, keluasan dan layanan. Kalau orang yang naik seat ekonomi memang murah kan? Tapi semua serba-serbi dia kena buat sendiri. Dia kena check in sendiri, kena beratur panjang, susah payah apa semua. Tapi kalau VVIP, business class, apa dia buat? Semua orang buat kat dia kan. Dia datang lambat, dia kena beratur tak nak masuk dalam kapal terbang. Tak payah. Kita naik ekonomi, kita nak marah dia boleh tak? Tak boleh, tak laku. Sebab apa? Sebab dia ada tiket business class. Maka kata ulama, begitu kehidupan kita atas dunia ni. Hak yang kita susah payah atas dunia ni kenapa? Kerana kita sedang membayar harga tiket untuk duduk di business class, nak pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita. Walaupun orang lain hari Jumaat, hari ni baru saja beberapa minggu bergaji kan. Ada lagi tak gaji ni? Kan dah selesai dah. Ada lagi insya-Allah kan. Biasanya tengah hari Jumaat ni orang pilih untuk rehat, tidur, sebab kerana rehat pun panjang kan. Ada orang pilih untuk tidur. Tapi puan-puan yang duduk depan saya ni duduk di sini. Kenapa duduk di sini tengah hari ni? Nak jumpa Ustazah, ya Allah. Macam tu saya nak minta kerja masuk KKR lah. Kan? Kenapa kita duduk sini? Ada ke AJK Surau ataupun ni Puan Munirah kata nak bagi RM50 siapa yang datang? Ada tak? Tak ada, tu kan? Kalau ada, alhamdulillah. Tak ada kan? Kita datang sini masuk SKT tak? Tak masuk, langsung sikit pun tak masuk.
Tambah tak gaji kita walau 10 sen datang sini? Tak tambah. Habis kenapa kita gagah-gagah juga datang sini? Ha? Kenapa puan-puan datang sini? Cari redha Allah. Tu jawapan ahli syurga namanya. Betul kan? Kita datang sini sebab apa? Bukan sebab kita rajin, bukan sebab kita ni baik daripada orang, tak. Satu je yang pasti, Allah nak pilih kita. Dalam ramai-ramai orang yang duduk di sini, tak semua orang yang Allah pilih untuk diberikan kebaikan di usia-usia tua. Saya percaya yang dekat sini ni mungkin puan-puan umur berapa ya? 40 lebih. Yang tak jawab tu 17. Alhamdulillah. 17 lah ustazah. Baik, muka 17, umur tu kita sebut. Kita dah menuju usia 40 ataupun mungkin saya percaya ada yang dah lebih 50 kan. Kita ni puan-puan, ulama kata kalau lepas usia 40 tak berubah, kekal macam tu dia, tak berubah. Tapi kalau orang yang bila dah masuk 40, dia rasa macam makin nak cari macam mana nak masuk syurga, duk cari macam mana nak dapatkan pahala, insya-Allah mati dia dalam keadaan dia nak cari kebaikan dalam beragama. Sebab tu dalam Quran pun masalahnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Nanti kan Allah Taala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah Taala pesan kepada kita semua ni. Bila dah sampai bila apa ni kita dah ada atas muka bumi ni, wa wassayna, Allah Taala pesan kepada kita ni untuk buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Khususnya siapa? Mak. Sebab apa? Wahnan ala wahnin. Disebutkan dalam Quran yang telah melalui kesusahan demi kesusahan. Kemudian dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut apa? Mak yang telah melalui kesusahan demi kesusahan, mengandungkan pula, menyusukan pula, sampailah disebut apa? Bila dia berusia 40 tahun, anak tadi usia 40 tahun, dia doa kepada Allah. Ni usia, bila dah usia 40 tahun, doa ni ulama kata amal. Nak minta apa? Minta supaya Allah datangkan pada hati kita ni rasa nak buat amal. Ni doa 40 tahun. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Sebab belum 40 tahun kan. Dah 40 tahun insya-Allah dia cari. Bila kita usia 40 tahun, dia doa ni sama-sama nak dekat-dekat hampir sama dengan doa Nabi Sulaiman. Pernah dengar doa Nabi Sulaiman? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar juga. Sudah dah. Hari ni kita dalam rancangan Ustazah Tanya, Ustazah lah jawab sendiri. Apa dia doa Nabi Sulaiman? Doa Nabi Sulaiman dia ada dalam surah An-Naml ayat 19 kalau tak salah saya. Dia dekat-dekat dah dua tu. Kalau puan-puan buka memang akan jumpa. Doa dia apa dia? Allah Taala kata bila dia berusia 40 tahun dia akan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tu ada yang boleh baca tu, alhamdulillah lah. Kalau tidak saya ingat nak kunci dah pintu belakang surau tu. Siapa yang tak boleh baca, kita tak bagi keluar daripada surau ni hari ni. Alhamdulillah. Tu doanya. Kalau doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Lain sikit je kat ujung tu. Itu surah An-Naml ayat 19. Ni surah Al-Ahqaf ayat 15. Boleh balik cari. Tapi sekarang senang kalau saya tak abang surah apa pun boleh cari je tak. Sekarang internet di hujung jari. Doa 40 tahun pap keluar. Doa Nabi Sulaiman pak keluar. Tinggal lagi nak baca ke tak nak baca je. Ni amal kata ulama. Doa ini kata ulama apa makna dia? Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah. Kalau dalam bahasa Arab dia disebut alhimni. Ya Allah berilah ilham kepadaku. Maknanya apa? Kita minta dengan Allah supaya tambah rasa. Kenapa Nabi Sulaiman dia tak sebut ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur? Sebab apa? Nak jadi orang yang bersyukur mesti ada rasa nak bersyukur dulu. Macam kita kan, kita nak jadi orang yang buat amal soleh mesti kena ada rasa nak buat amal dulu. Berapa ramai orang yang tahu tetapi dia tak mahu. Dia tengok Quran, dia tahu tak kena baca, tahu, tapi dia mahu tak baca Quran. Jarang-jarang ada. Sebab tu doa ini ulama kata diajarkan kepada kita untuk
Minta dengan Allah, ya Allah, ilhamkanlah hatiku ni ya Allah, rasa nak syukur kepada Engkau, syukur kepada kedua ibu bapaku. Kemudian, dan jadikan aku rasa nak buat amal soleh, dan aku buat amal-amal yang Engkau redha. Tu amal yang Allah redha ni bukan mesti semayang, mayang duduk atas tikar sejadah dah. Amal Allah redha ni apa? Semua yang kita buat, yang kita kerja ni boleh jadi amal yang Allah redha tak? Boleh. Ada orang tanya dengan saya, Ustazah, macam mana saya nak jadikan kerja saya ni ibadah? Saya ni hanya kerja seorang sisi je. Dia tanya saya, kita orang kerajaan kan. Boleh tak kerja sebagai seorang sisi jadi dapat redha Allah? Boleh? Boleh tak dinilai sebagai ibadah? Boleh. Macam mana nak bagi boleh? Macam mana nak boleh? Niat. Lagi? Niat. Boleh. Satu. Yang pertama, kerja kita boleh jadi ibadah bila pertama kita niatkan Allah. Kemudian yang kedua, yang mana bahagian-bahagian boleh dipermudahkan, kita permudahkan. Itu. Kita jadi kerja kita seorang sisi, dan kita hanya buat saya makan je orang claim, contohlah sisi kewangan. Kita tengok mana betul patut diklaim, kita permudahkan, bantu apa semua. Kemudian bila dia dah claim, dia dah dapat duit tadi, dia bawa balik rumah orang nak claim tadi, dia bagi anak dia makan, bagi isteri dia makan. Dengan makanan tadi mereka boleh beribadah, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Begitu Allah Ta'ala bagi ruang, peluang untuk kita dapat pahala. Tinggal lagi kita je nak ke tak nak. Ramai dalam kalangan kita ni banyak mengeluh, merungut. Letih lah cek claim orang. Tu kan? Letih tak? Letih. Kerja kita ni memang letih. Tambah orang perempuan, kerja kita tak habis. Saya percaya ada yang main sini kat rumah tadi tinggal singki tak basuh pinggan. Betul tak? Ada yang tinggal kat rumah baju tak lipat, baju tak basuh. Betul tak? Kan? Kerja kita banyak. Tapi semua hak banyak-banyak ni, kalaulah kita boleh luruskan pandangan kita, pemikiran kita, vision kita. Macam mana? Apa vision kita, Ustazah? Apa vision puan-puan hidup di dunia ni? Masuk syurga lagi. Apa vision puan-puan? Apa kalau kita buat LMPT tu kan? Apa KPI kita? Apa SKT kita tu? Hidup kita atas dunia ni puan-puan satu je. Hari Jumaat sunat untuk kita baca surah Al-Kahfi. Ada berapa ayat surah Al-Kahfi? 100 berapa? 10. 100 lebih. Jawapan selamat. Bijak. Saya suka orang bijak sana. 100 berapa? 190. Sudah dah. Dia ada tambah ayat Quran baru pula dah. 110. Tengok dekat ayat terakhir sekali. Subhanallah, tu seronok. Baca surah Al-Kahfi ni kalau tak dan baca semua 110 ayat, baca awal, baca akhir. Tu kata disebutlah hadis. Nak minta perlindungan daripada Al-Masihud Dajjal. Nak minta perlindungan daripada Dajjal. Ayat last sekali Allah Ta'ala cerita tentang kisah apa dalam tu? Kisah Ya'juj Ma'juj. Lagi? Kisah apa lagi? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Lagi? Pemuda Al-Kahfi. Lagi satu kisah Zulkarnain. Itu 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Semua kisah-kisah ini dia ada 110 ayat kan. Ada 79 ayat itu semuanya tentang kisah. Baki dia berapa? 110 tolak 79 berapa? 31. Di tengah-tengah hari ni dia lambat sikit pick up. Sebab apa ni? Tak makan lagi. Tak apa. Tak faham tengah hari. 79 ayat Allah Ta'ala sebut tentang kisah. 31 tu Allah Ta'ala cerita tentang gambaran hari kiamat, balasan-balasan. Daripada cerita-cerita tu, selepas Allah Ta'ala kisahkan dengan begitu panjang, landingnya tu Allah Ta'ala sebut dengan apa? Ni kita sebut punch dia apa dia? Allah Ta'ala sebut satu ya. Ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ amalan salihah. Siapa yang nak jumpa Allah, buatlah amal soleh. Sebab tu setiap kali kita baca ayat surah Al-Kahfi tu, jumpa ayat tu, ini motivasi orang beriman. Setiap hari Jumaat dia akan reset balik. Penat kita kenapa? Nak jumpa Allah. Penat kita dengan kerja, walaupun kita bukan cari nafkah,
Kita mai sini bukan cari nafkah. Ni orang perempuan kena luruskan balik tau. Ada orang kata, ustazah saya mai sini cari nafkah. Kita bukan cari nafkah. Kita cari apa? Cari apa? Cari duit. Cari apa kita ni? Cari pasal. Kita cari tambahan je. Kita hanya nak membantu suami kita. Itu pun Islam offer. Kalau kita niat sedekah, dapat pahala sedekah. Kita duk tolong bayar bil apa semua. Kita bayar bil, kita guna, kita tengok Astro kan je tu. Kita niat nak sedekah kepada suami, dapat pahala. Tu Islam kata. Kan? Kita penat dengan kerja di rumah. Letihlah dengan suami kita ni. Letih tak dengan suami perempuan? Letih tak? Semua tak berani jawab kan? Sebab dia ada recording ni. Kalau dia tak ada record, mungkin dia lebih berani menjawab. Letih tak dengan suami? Letih lah. Pasal apa? Kenapa letih dengan suami? Nak jawab serba salah. Ikan tak isteri misali pula aku ni kan. Letih nak layan. Sebab apa? Quran sebut awal lagi. Khuliqal insanu dha'ifa. Kami ciptakan manusia ini dengan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sebab tu letih nak menguruskan orang yang banyak kelemahan. Dahlah kita banyak kelemahan, nak menguruskan orang yang lemah juga. Maka kerana itu kadang-kadang berlaku pertembungan, jadi perceraian dan sebagainya. Saya buat runding cara keluarga, dah 12-13 tahun dah. Macam-macam kes kita jumpa. Orang nak bercerai ni kadang tidak semesti ada sebab pun. Ada orang duduk saja, saya nak bercerai, nak bercerai. Apa hukum Apa hukum duduk saya saja bercerai? Makruh. Tak ada sebab. Saya entahlah Ustazah, saya tak boleh pergi dah dengan dia. Kenapa tak boleh pergi? Entah. Nanti dia tak boleh jawab. Entah. Kita tak ada lah sampai tahap macam tu kan. Kadang-kadang stres rasa macam nak melintas juga ni, setan-setan tu asut, tapi taklah sampai nak cerai. Bila menguruskan suami ni puan-puan, khususnya kita orang perempuan yang bekerja, penat dia 2 kali ganda. Penat di pejabat, penat balik rumah. Kalau kat rumah, siapa yang masak? Siapa masak? Kita kan? Sepatutnya siapa yang masak? Suami. Jadi balik ni buat satu gerakan baru, isteri-isteri tak boleh masak. Tu orang KKR. Dengar? Sepatutnya suami, tapi pasal apa kita duk gagah masak juga? Pasal apa? Kalau tidak tak berasak rumah, betul tak? Kalau tidak gerak jangan memanjang, tak kan suami kita. Tapi kita pernah tak duk berkira selama ni? Semalam saya masak dah, hari ni abang masak. Ada tak? Tak ada isteri yang lagu tu. Kalau ada pun mungkin ganjil-ganjil lah. Susah lah nak jumpa. Sebab orang perempuan ni memang Allah Ta'ala buat sifat dia subhanallah. Bila sekali dia sayang, selama-lamanya dia akan sayang. Itu hebat orang perempuan. Cuba tengok kita. Kita ada ramai best friend sebelum kahwin. Dah kahwin, best friend kita ada lagi tak? Tinggal dah. Dia tak macam orang lelaki kan? Orang lelaki dia kahwin, kawan tertarik warna dia tu sampai bila-bila. Kawan mengail dia sampai bila-bila. Jarang dengar isteri suami nak bercerai sebab best friendnya tu daripada belah isteri. Belah suami ramai. Suami tak boleh tinggal, kawan mengail dia sampai nak bercerai. Ada kan? Maka sebab kepenatan yang berganda menguruskan orang lelaki-lelaki perempuan ni, kita kena bijak mengurus kepenatan kita. Orang perempuan kalau tak urus penat dengan baik, dia akan naik ke mana? Naik ke? Naik darah. Belum lagi. Mulut tak naik lagi. Atas lagi. Atas daripada mulut mana? Naik angin. Belum lagi naik angin. Dia naik ke mata dulu sebelum ke mulut. Kita penat sangat balik tengok. Orang perempuan pula, cara pandangan dia wide angle. Kalau orang lelaki, dia single. Dia balik rumah, dia tahu dia nak duduk atas sofa tengok TV. Balik pun dia duduk situ, dia tak nampak selerak-selerak dah. Itu cara pandangan orang lelaki-lelaki. Kalau orang perempuan buka pintu, dia nampak daripada dapur sampai ke bilik air, semua dia nampak. Tu dia jadi koi stres. Pandangan kita kena jaga. Tu hebat Allah Ta'ala buat kan. Sebab tu kita sebut kena bijak menguruskan dan tahu bagaimana nak menguruskan. Bila dia naik ke mata ni, kalau kita tak urus, dia akan jadi apa? Kita akan mula mencari kekurangan-kekurangan yang ada. Pasal apalah suami aku ni macam ni, bos aku kat pejabat elok boleh layan bini dia. Sebab kita duduk dengan lelaki orang lama kan. Dengan lelaki sendiri ni malam je baru tengok. Jadi kita mula membandingkan.
Mula tengok suami kita ni banyak kurang, hak ni tak mampu bagi, hak tu tak boleh bagi. Bila mata dah mula memandang kekurangan, dia akan pergi kat mana? Daripada mata turun ke? Belum lagi. Cepat sangat nak pergi hati. Dia ada R&R dia. Tang mana? Mulut. Orang perempuan R&R dia di sini, orang lelaki tak. Dia turun kat sini apa jadi? Mulalah. Bukan membebel. Dia bagi apa? Macam kan orang perempuan ni kan. Dia kadang-kadang, ustazah, kami bukan membebel, kami mengekspreskan perasaan. Dengan orang perempuan. Sebab apa? Bukan kita saja-saja. Allah Ta'ala buatlah otak kita ni perempuan. Dia ada satu enzim. Saya tak boleh, saya sangat taksub dengan otak. Otak manusia ni ada satu enzim namanya FOXP2, yang menyebabkan bila dia berlaku rembesan, orang perempuan dia boleh bercakap pergi sampai ke 20,000 patah perkataan satu hari. Jadi sebab tu naik kereta dia sembang dengan lelaki dia, turun kereta mai pejabat sembang dengan kawan pejabat, sembang makan sembang, sambil kerja sembang, duduk kat surau sembang, jalan nak pergi balik bilik kejap lagi sembang, tu tak habis modal dia. Sekejap lagi on the way nak balik turun nak pergi kereta sembang, parking pula sebelah buka cermin sembang lagi, dah sampai rumah ada guru WhatsApp sembang, tak berhenti. Nanti kan banyak modal dia. Beza dengan orang lelaki-lelaki. Kalau orang lelaki disebutkan sains, dia boleh bercakap satu hari pergi maksimum sampai 7,000 perkataan je. Jadi kalau kat rumah tu kita tengok suami kita balik, orang kena kata terheliang, duduk tak larat, tu mungkin perkataan dia sudah habis, dia sembang, dia pejabat agaknya. Tu jangan marah. Kalau kita tengok, kita marah pula, abang ni saya cakap dengan abang tak balas pun. Contoh perempuan kan, tu biasa standard kan. Tu belum lagi kalau cakap dengan dia, dia tak sama tau orang lelaki-lelaki perempuan. Orang perempuan ni, dia telinga dia ni, audio dia stereo ke mono? Stereo ke mono? Stereo ni apa dia? Sambil dia sembang, dia boleh main WhatsApp. Telinga duk dengar ceramah ni, mulut duk cakap, mata duk tengok grup WhatsApp, duk tengok Facebook. Atau orang perempuan. Tapi kalau orang lelaki-lelaki, dia mono. Kalau dia tengok TV ya. Tu kalau kita kata dia, bang, pergi lah tauk sampah tak 15 kali tak tauk pasal apa, memang dia jadi mono. Nabi dekat dia, sentuh dia, bang, tolong buang sampah, baru dia bangkit pergi buang. Kalau dia tak bangkit, abang bagi kat telinga dia tu kan. Tu orang lelaki-lelaki. Sebab tu kadang-kadang kita faham perbezaan ni baru insya-Allah. Kadang-kadang satu lagi benda, kita orang perempuan dengan orang lelaki-lelaki ni, kita kena bercakap straight to the point. Jangan berselindung. Kita rasa penat kan, sebab kita kerja, dia pun kerja. Kita nak elak daripada mulut kita ni cakap banyak, apa kita nak buat? Bercakap straight to the point dengan orang lelaki-lelaki. Bang, boleh tak tolong saya lipat baju? Suruh. Bang, boleh tak tolong saya tu kain plekat abang tu kan, yang abang tinggal bulat daripada subuh balik lagi masuk balik maghrib tu, tolong sangkut bang, tolong. Cakap. Jangan kita pergi jauh. Saya ni penat kerja, balik kerja nak kena buat macam-macam ni. Padahal dia nak sebut tu je kain plekat tolong, sidai. Tapi dia jauh, dia kono, orang lelaki dia cannot brain. Balik petang awak nak makan apa ni? Cakap. Saya nak makan mi goreng bang. Senang. Saya kalau dia bawa balik makanan lain, kita marah. Allah, 7 keturunan berasa stresnya, dia tak boleh faham. Itu. Sebab tu belajar memahami. Kalau orang lelaki cakap je straight to the point. Tak apa. Mungkin kadang-kadang tercalar sikit ego dia, tapi lama-lama dia akan faham. Don't worry, jangan bimbang. Kadang-kadang orang perempuan ni dia simpan rasa sampai masa daripada mata tadi dia turun di mulut. Mulut ni kalau dia keluar hak duk marah biasa-biasa tak apa. Nabi kata, ni orang perempuan, daripada mulut ni, kalaulah keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, kalau keluar ungkitan-ungkitan, kata Nabi SAW, hak ungkit ni apa akan jadi? Dia akan makan habis semua amal-amal kita, seperti anai-anai yang memakan kayu. Nampak bangunan tu macam ada, sampai masa roboh sebab apa? Habis anai-anai makan. Begitu kata Nabi SAW, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, walaupun dia buat baik tak buat, dia semayang tak semayang, dia kemas dak rumah kemas, jaga dak anak jaga, tapi habis semua hilang sebab apa ni? Abang ingat abang seorang je nak masuk syurga, saya pun nak masuk syurga, tu kan? Dia marah kat laki dia je. Sebab apa? Sebab laki dia baca Quran, bukan buat benda baik buruk pun. Tu kadang-kadang benda-benda macam tu. So sebab tu kena belajar
menguruskan kepenatan kita. Kalau rasa stres, apa kita nak buat perempuan? Stres, apa nak buat? Nah, kalau perempuan stres buat apa? Ke tak pernah stres? Buat apa? Shopping. Oh, bagus. Dia memang favourite orang perempuan. Tu pula shopping kalau orang perempuan kan. Dia cakap dengan suami dia, bang saya nak pergi kedai, saya beli ayam. Apa dia beli? Segala mak nenek ayam dia beli. Kan? Dia tak sama macam orang lelaki kan. Kalau orang lelaki kalau dia nak pergi kedai, A, B, C, D tu je dia beli. Bang pergi kedai beli ikan kembung. Pergi kedai ikan kembung tak ada, apa dia beli? Balik dengan perut kembung dia. Tak beli apa-apa. Kalau mak-mak ni kan, kata nak pergi beli ayam, dia beli chicken tandoori lah, apa benda semua dia beli. Kalau rasa selesa dengan shopping ataupun boleh menenangkan hati dengan shopping, you do shopping. Buat. Lagi kat belah sini biasa stres buat apa? Exercise. Wow, hebat. Saya tak pernah dengar lagi orang stres exercise. Bagus. Di KKR ini yang kita mau. Exercise. Jadi kalau tengok kawan kita nampak macam tak berapa nak kurus, boleh tanya. Mungkin stres agaknya tu kan. Kurang exercise. Lagi kat belah sini kalau stres buat apa? Tidur. Bagus. Tidur, jangan bangun-bangun. Biar sampai jadi macam pebudak Ashabul Kahfi, bangkit-bangkit tengok duduk kat tempat lain lah. Tapi lah ni tidur, takut no. Saya minggu lepas urus satu jenazah, mati dalam tidur. Saya selalu membayangkan, tak apa rasa kan. Jam mata, sebab tu sekarang nak tidur pun takut. Jam-jam tiba-tiba buka duduk dalam kubur lah. Ya Allah, takutnya. 38 tahun, muda. Tak sakit apa. Dia ingat usia 38 tahun, dia tidur pukul 12, pukul 2 mak dia kejut nak suruh mayang. Tengok-tengok keras dah. Telefon saya, Ustazah tolong urus apa semua. Jadi lepas maghrib, habis mayang maghrib apa semua, kita urus. Mandi-mandi puan-puan, ya Allah. Bersih jenazah. Kita ni saluran najis kita duduk sebelah kiri kan. Jadi bila kita istinja nak mandi jenazah tu, kita tekanlah belah kiri, urut pelan-pelan kan. Kita tekanlah berapa kali pun tak keluar walau secalik najis. Padahal sebelum dia tidur tu dia makan nasi. Tu subhanallah, bahagian dia lah. Kan? Kita tak tahulah duduk di mana. Jadi mudah-mudahan duduk di sini ni nak dapat husnul khatimah dan insya-Allah. Tadi stres tidur. Lagi buat apa lagi? Tak habis lagi ni, tak habis lagi orang perempuan ni. Nanti kan? Seronoknya kalau macam ni kan. Kenapa saya tak ada perasaan nak stres bersihkan satu rumah? Bagusnya orang KKR ni, ya Allah. Saya tak dengar lagi hak pelik-pelik ni. Ni kat penirah kita ni. Kalau stres buat apa? Zikir, ya Allah, ahli syurga insafnya. Ustazah pun tak zikir kalau stres ni. Masya Allah. Ni hak belakang. Stres buat apa? Menjahit baju, ya Allah. Boleh jadi tukang jahit, patut salah tempat ni. Dia jahit baju, subhanallah, hebatnya. Ni adik kita hak tudung hijau ni kalau stres buat apa? Main ceramah, ya Allah. Boleh jadi ni, jom boleh jadi kawan saya sepertemanan ni. Subhanallah. Nanti kan? Buatlah apa pun. Yang penting kita mesti alirkan tenaga stres kita tu kepada aktiviti yang kita suka untuk buat. Ada orang dia suka tanam pokok bunga, tanam lah. Bosa-bosa stres, cucuk bagi lebih-lebih sikit dalam tanah tu supaya teralir benda tu. Sebab orang perempuan ni dia, perempuan tahu tak otak kita ni, otak lagi kan. Kita kat belakang kita ni, kita ada satu bahagian namanya hippocampus. Hippocampus ni, apa fungsi dia? Dia akan menyimpan memori. Bosak ni kita punya hippocampus ni, bahagian limbik sistem kita tu dia sangat aktif. Semua benda yang kita buat ni dia akan absorb jadi satu memori. Dan memori ini masalahnya, kalau orang perempuan, ruang store dia tu besar. Jadi apa yang menjadikan dia? Apa yang akan jadi pada kita ni? 7 keturunan punya memori dia akan bawa sampai hari ni. Tu kalau suami dia buat salah sekali, dia ungkit tu sampai sebelum kahwin tu. Sebab apa? Kita punya memori besar. Sebab tu bila kita stres, mesti dialirkan supaya apa? Dia tak pi duduk kat belakang ni. Duduk kat belakang ni, satgi duduk seorang-seorang, syaitan akan main bisik. Tengok hang seorang, lelaki hang duduk saja. Baik hang duduk saja. Baik hang sebut kat dia, sakitkan sikit hati dia. Nanti kan? Sebab tu kena dialirkan. Sebab tu kalau kita dalam dunia kaunseling ni kan, kita ada banyaklah dipanggil tips dan trik
untuk kita nak hilangkan stres kita ni. Antaranya dia panggil apa? Pause. Tahan for a while. Dia panggil apa? Pause for a while. Tahan dengan cara kita menggetapkan bibir kita untuk 10 second. Tahan. Rasa nak marah ni. Tahan. Tahan 10 saat. Jangan 10 minit. Mampu orang heran pasal apa dia duduk getap bibir daripada 10 saat. 10 saat. Ataupun ada juga setengah ahli psikologi dia sebut 5 second, 5 saat. Tahan sebab apa? Tahan tu lah orang Melayu panggil sabar. Bahasa Arab dia sebut sabar. Itulah tahan. Cuma kita tafsir dengan makna yang berbeza. Sebab tu kita sebut tahan tu. Mudah-mudahan hak kita rasa nak marah sangat tadi tak keluar depan suami, tak keluar depan anak. Masalahnya Ustazah, saya kena sebut juga sebab saya stres sangat. Kalau ada semua orang dia mesti diluahkan. Boleh tak luah? Boleh tak? Boleh. Kena luah orang perempuan. Carilah ustazah ke, carilah kawan ke yang betul-betul boleh menyimpan rahsia kita. Tak boleh sangat ustazah, saya tak percaya kat siapa-siapa. Apa kita nak buat? Tapi nak luah kena nak luah ni. Tulis. Boleh ditulis. Cuma jangan ditulis di media sosial. Habis tak tahan sangat, pergilah cari tiang ke pokok mana ke, cakaplah seorang-seorang. Tak ada masalah. Mesti dikeluarkan. Itu cara orang perempuan. Sebab daripada sini ni, kata Nabi SAW, orang perempuan masuk neraka kerana 2 lubang. Satu lubang atas, satu lagi lubang bawah. Kat mana lubang bawah? Faraj. Kita tak tengok masalah haid kita, masalah istihadah, masalah nifas, masalah wiladah, masalah keputihan, masalah kentut faraj. Itu semua kalaulah tak dijaga, tak selesai ibadah kita. Itu Nabi SAW sebut. Ya? Ataupun kerana masalah kemaluan juga, ya, berlaku zina dan sebagainya. Ini 2 perkara yang Nabi sebut. Banyak orang perempuan masuk neraka. So kita hati-hati ni, mulut ni cakap dia bagus dah, bagus dia ni, ya Allah, cuma satu je mulut dia jahat. Tapi hati dia baik. Dalam Islam ada tak macam tu? Mulut je jahat, hati baik. Boleh tak macam tu lah Islam? Tak boleh. Sebab apa? Ni akan menghilangkan Nabi amal-amal. Walaupun kita kata dok, dia memang baik ustazah. Betul dia baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tu surah apa tu? Surah apa? Nak kena baca daripada awal sikit, ustazah awal sikit. Surah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah apa? Zalzalah. Dia kena bagi clue awal kan, baru ingat. Bukan tak ingat ustazah, kami saja nak test ustazah tu kan. Baik. Apa kata Allah Taala? Faman ya'mal misqala zarrah. Siapa yang buat kebaikan walau sebesar zarah, memang siapa hak buat baik semua akan dapat bahagian dia. Kita baru niat nak mai kuliah, tak mai lagi, dapat tak pahala? Dapat dah. Kita datang lagi, dapat tak pahala? 2 kali dapat. Tapi balik daripada surau ni, tengah jalan sembang mengata ke orang, berharga tak pahala tadi? Tak berharga dah. Habis dah Nabi kata. Jadi macam pokok yang dimakan oleh anak-anak, kayu yang dimakan oleh anak-anak. Jadi bayangkan kita hidup 40 tahun, 50 tahun, rupanya amal kita baru usia 1 tahun. Kita nak pergi ke mana? Sebab Nabi SAW sebut, umur umatku ma baina 60 wa 70. Umur umatku adalah antara 60 ke 70. Kita ni nak pergi kot situ dah tu. Ada sini siapa 60 tahun? Tak ada, pencen dah kan. Hak kat sini semua ada 50 tahun tak? Ada. Ada kan? Hak 50 tahun tu jaga-jaga. 10 tahun je lagi tu. Hak 30 tahun jangan duk ingat panjang lagi. Dah belum tentu. Kan? Tapi kita dah nak menuju ke situ dah tu. Maka uruskan hidupan dunia kita ini. Kerana kata ulama, macam mana kita hidup, begitulah kita akan dimatikan. Tengok tak viral baru ni? Di Facebook ada seorang ustazah tu yang dalam majlis baca ayat Yasin kan. Perempuan tengok tak? Ke tak ada Facebook? Perempuan ada Facebook tak? Tak ada. Ya Allah, bagusnya. Semua tak ada. Ada tu kan. TikTok ada tak? Semua tak ada. Bahan adik ada. Ada tu kan. Orang muda hari ni adalah kita tak erti TikTok ni kan. Orang muda ni ada. Baik. Dia viral di Facebook, tengah duk baca majlis baca ayat Yasin. Dia tak baca lagi Yasin, baru duk baca ayat kursi, jatuh terlentang meninggal dunia.
perkataan terakhir dia adalah ayat-ayat Allah. Kita ni tak tahu apa ayat terakhir kita, betul tak? Apa yang nak berada di ayat terakhir kita tak tahu. Mungkin tengah duk mati-mati, pak sakit jantung, mati. Catatan amal terakhir dia apa? Maki laki dia. Ya Allah. Kita tak tahu ni. Sama macam kita hari ni, kita pakai tudung cantik, tutup aurat, sopan santun. Ini belum tentu kita mati dalam keadaan macam ni. Sebab tu kita mesti ada nak buat. Sebab apa? Mudah-mudahan kita ikhlas buat macam ni, Allah matikan kita dalam keadaan tertutup begini. Kita sebut bab tutup aurat ni kan. Saya ada pengalaman mandikan satu jenazah. Kawan kami lah. Mandikan jenazah ni, subhanallah. Dia meninggal kerana aksiden. Sudah dia teruk puan-puan. Ada kereta langgar daripada belakang, so kereta dia berpusing, langgar divider tu naik mai duduk atas riba dia punya dekat, dia tolak macam tu. Jadi bila dia mati, ada orang tengok ada satu jemaah ni, dia tengok orang tu, dia berasa-berasa, mungkin sebab tengok dia pakai tudung besar sikit kan. Jadi dia telefon saya, dia tanya, "Ustazah kenal tak ni?" Saya kata, "Kenal lah, pasal apa?" Dia kata, "Ni ada orang aksiden." Berderau darah saya. Sebab sebelum balik tu kita baru selisih dengan dia. Dia balik dulu, saya balik lambat sikit. Dia kata aksiden teruk, dia kata. Dah berderau dah darah saya. Saya tanya macam mana? Dia kata, "Ustaz tak payah datang sini lah. Ustaz terus pergi ke hospital Putrajaya." So saya pun teruslah pergi ke hospital Putrajaya sambil duk mengharapkan supaya tak jadi apa-apa lah. Tapi takdir Allah SWT, dia meninggal dunia. Dalam keadaan hari tu dia duk kalut nak balik masuk buka puasa sunat. Jadi bila saya tunggu di hospital, selesai postmortem sampai malam, pukul 11 malam baru selesai. Sebab hospital nak supaya dibuat postmortem kerana arahan poli. Jadi tak apalah. Sambil duk tunggu apa semua ni kan, anak dia 4 orang. Hak paling kecil tu dia satu. Dia satu tu duduk, saya duduk pegang sebelah saya ni kan. Sepegang anak dia ni, anak dia yang mata meramu meleleh. "Malam ni adik nak tidur dengan siapa?" dia tanya. "Esok pagi siapa nak hantar adik sekolah?" Kita tengok tu, ya Allah ya Tuhan. Hak kita duk tinggal anak kita pergi kerja hari-hari, kita tak tahu balik lagi nak peluk ke tak kan. Dia sebut macam tu, ya Allah, kesian. Saya tengok, saya usap-usap kepala dia, kita peluk dia, perempuan. Sampailah tengah duduk kami tu, datang satu orang hamba Allah, muda lagi adik tu, pegang duk bawa helmet dia mai. Saya ingat lagi malam tu. Dia mai, dia kata dengan saya, dia kata, "Kak," dia kata, "saya saksi kejadian." Maknanya dia kata aksiden je, terus dia berhenti, dia pergi lari dekat kawan kami. Dia kata, "Saya saksi kejadian. Sebelum ni," dia kata, "berlaku lah aksiden, dia tak pernah berhenti. Tak pernah, sebab dia takut. Tapi dia kata kali ni memang tak tahulah apa yang membuatkan dia nekat, dia berhenti. Berhenti tu dia berlari pergi dekat kereta kawan kami tadi ni. Dia pegang tangan kawan kami, dia bisik dekat telinga kawan kami, syahadah. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia pegang tangan kawan kami ni. Pegang tangan, dia kata habis je sebut syahadah tu, terlerai, rasa apa dia panggil apa, longgak, hak dia genggam tu. Jadi dia kata, "Saya rasa waktu tu lah dia meninggal dunia." Ya Allah, kita duduk terfikir kan, begitu Allah Ta'ala rezekikan kepada sampai hujung nyawa dapat sebut la ilaha illallah. Nabi kata, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa mati sebut la ilaha illallah, dia masuk syurga insya-Allah. Baik. Dia kata bila dah selesai syahadah, nampak macam dia dah mati. Kita kan kalau aksiden tu habislah, kita kata apa, terbuka habis ni, tudung-tudung ni jadi orang Kedah kata seragum. Serabai, orang KL sebut serabai. Terbuka lah aurat dia. Apa yang jadi, dia kata tak tahu satu hamba Allah ni datang daripada kereta mana, dia bawa sehelai kain tuala bagi dekat adik tadi untuk tutup bahagian rambut yang terbuka. Subhanallah. Saya rasa macam bila jadi macam tu, rasa pak dekat hati ni, ya Allah, selama ni aku duk tutup aurat, aku tak tahu esok-esok kalau aku mati ada orang nak datang tutup aurat bila aku tak berdaya nak tutup aurat sendiri. Sebab tu hari ni bila setiap kali kita pakai tudung, puan-puan doa dengan Allah, "Ya Allah, hari ni aku mampu, aku tutup auratku dengan penuh rendah diri kepadamu, hai Allah. Esok-esok kalau aku mati, ya Allah, auratku terbuka, datangkanlah orang untuk tutup auratku."
Doa puan-puan kita tak tahu. Bahagian kawan kami tadi tu macam tu. Selesailah sampai perkebumian dia, alhamdulillah semuanya dipermudahkan, dimandikan oleh suami dia, dimandikan oleh anak dia. Saya duduk sebelah, kita tolong-tolong sikit-sikit dia. Rezeki dia kita tak tahu kan. Kita mati ni entah siapa nak urus jenazah kita. Anak yang hari ni kita bagi makan dengan makanan yang paling baik, kita hantar dia ke sekolah yang paling baik, kita beli pakaian yang paling baik, semua segala yang baik-baik, itu tak ada jaminan esok kita mati dia nak urus jenazah kita tau. Tak ada jaminan esok kita tua, kita tak berdaya, dia boleh nak tolong cebokkan punggung kita. Sebab tak ada siapa boleh menjamin apa akan jadi di masa depan. Sebab tu hari ni kalau kita hidup dengan kita bergantung pada anak, kita tua anak tak tolong, kita akan rasa kecewa. Tapi kalau hidup bergantung dengan Allah, Allah tu tak pernah menzalimi hamba-hamba dia. Kita tak ada anak, you don't worry, Allah Ta'ala will arrange it for you. Allah Ta'ala akan susun. Tak ada anak, Allah mungkin hantarkan kawan-kawan, hantar anak saudara. Jangan bimbang. Kalau kita hidup bergantung dengan suami, semua hidup dia adalah suami, mati suami, hilang separuh nyawa dia. Tapi kalau orang yang hidup bergantung dengan Allah, suami mati ke, suami curang ke, Allah sentiasa ada dengan dia. Itu cara orang beriman, Quran ajarkan. Maka mudah-mudahan kita sebutnya, kita duduk di sini seketika tengah hari ni, bukannya kita belajar benda-benda baru sangat pun. Ini sebagai satu ruang muhasabah je sebenarnya tengah hari-hari Jumaat ni. Ya? Kita nak tambah baik diri kita, tadi kita sebut, ya. Sambung sikit lagi daripada mulut tadi, kalau tak diurus dia akan pergi ke, baru pergi ke hati. Bila datang kat sini, hak ni bahagian yang paling sukar. Apa akan jadi? Sini, hak asal ikhlas nak tolong suami. Tapi kerana penat tak diurus dengan baik, ikhlas dia akan teruji. Tu asal-asal ikhlas dah tolong suami, bayar apa semua. Tapi sampai masa kalau penat kita tak diurus, kita akan rasa kenapalah aku kena buat macam ni, kenapa suami aku tak boleh buat. Akhirnya dia akan rasa apa? Mendatangkan rasa kecewa dengan pasangan. Akhirnya dia mendatangkan rasa putus asa dengan Allah. Akhirnya dia datang dengan rasa kenapa Allah bagi begini takdir hidup aku. Maka sebab tu penat kita mesti diuruskan. Mudah-mudahan segala apa yang berlaku dalam hidup kita ini semuanya jadi kebaikan, seperti yang Nabi SAW sebutkan. Saya sebut hadis ni yang terakhir untuk puan-puan, kita ambil bawa balik dalam kehidupan kita. Nabi SAW sebut, ajaban li amril mu'min, ajaib orang mukmin itu, orang yang beriman itu sungguh ajaib hidup dia. Kedua-dua yang berlaku dalam hidup dia itu semua baik untuk dia. Bila ditimpa musibah, dia sabar, sabar itu baik untuk dia. Kerana ada pintu nak masuk syurga, namanya pintu sabar. Dan kalau diberi nikmat, dia bersyukur, syukur itu juga baik bagi dia. Datanglah takdir yang baik atau yang buruk, jadi orang beriman itu semua kebaikan bagi dia. Allah Ta'ala uji kita dengan suami, mungkin Allah nak bagi kita sabar, yang dengan sabar itu kita masuk syurga. Mungkin Allah uji kita tak ada anak, sebab apa? Dengan tak ada anak itu kita boleh sabar, sabar itu yang akan membawa kita masuk syurga, bukan laluannya dengan jalan anak. Begitu cara orang beriman pandang. Ya, maka mudah-mudahan semua yang ada depan saya ini, orang-orang yang sedang Allah cintai dia, berikan kebaikan kepadanya, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah, insya-Allah. Ada nak tanya soalan ke? 1, 2, 3 tak ada. Oh, memang tak ada soalan tengah hari ni. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, di hari yang penuh barakah ini, wahai Allah, di bulan kelahiran Nabi SAW ini, ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati, kami tadahkan tangan kami ini, wahai Allah, dengan tangan yang pernah dan banyak melakukan dosa ini, ya Allah. Sudilah kiranya Kau ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa anak serta zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk kami perbaiki diri kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami perbaiki ahli keluarga kami, ya Allah.
Ya Allah, rezekikan kami keringanan badan untuk kami solat di awal waktu. Ya Allah, ringankanlah badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untuk-Mu, wahai Allah. Ringankan ya Allah lidah kami untuk kami membaca Al-Quran setiap hari dalam kehidupan kami ya Allah. Ringankanlah badan kami untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah. Ringankanlah tangan kami untuk kami perbanyakkan sedekah ya Allah. Ya Allah, andai ada nilaian pahala pada kehadiran kami di majlis ilmu ini, wahai Allah, kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa kami dan pasangan kami yang andai mereka sudah meninggal dunia ya Allah. Luas dan lapangkanlah kubur mereka, dan andai mereka masih hidup ya Allah, berikanlah mereka kesihatan yang baik ya Allah, dan panjangkan umur mereka dengan amal soleh ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah. Terimalah amal yang kami kerjakan ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah rukuk dan sujud kami ya Allah. Terimalah puasa-puasa kami ya Allah. Dan jadikanlah amal ini sebagai amal yang akan menemukan kami dengan Engkau, wahai Allah. Berikanlah perakhiran yang baik kepada kami ya Allah, dengan kesempatan untuk kami tuturkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan janganlah Kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami, wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua, panjang umur murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.